Seterusnya kita akan mulakan kita punya sesi bicara buku dengan sedikit introduction lah tentang buku Indahnya Hidup Syariat. So saya rasa saya serahkan terus kepada Datuk Zulkifli Malik untuk bagi sedikit background tentang buku ni. Mungkin ramai lagi yang belum tahu. Silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua yang sudi menjemput saya bersama dengan Ustaz Hari untuk bersama-sama kita bicara buku. Tapi sebelum kita bicara buku, saya nak bicara sikit pasal satu buku yang saya rasa satu turning point lah bagi diri saya dan juga AJK Masjid Putra Heights. Sebab saya difahamkan oleh Ustaz Ahmad Maino, imam daripada Masjid Tokyo, mengatakan tak ada buku rujukan Fardu Ain di Jepun. Jadi bila dia masuk Islam, dia tak ada manual, kata dia. Macam mana nak mula A to Z. Jadi setelah saya berbincang dengan Datuk Zahzan dan juga Tuan Haji Wahab di Telaga Biru, beliau mengatakan bahawa antara buku Fardu Ain yang terlaris di Malaysia yang jualannya lebih daripada 1,000,000 iaitu buku Ustaz Ismail Kamus. Maka kami pun mewujudkan satu tim untuk menterjemah buku tersebut. Dan of course cari dia punya penaja dan Alhamdulillah pihak Bank Rakyat merupakan penaja utama untuk projek kali ini. Alhamdulillah kita telah mencetak 1,000 buku dan kami difahamkan Masjid Putra, Masjid Negara dan Masjid Shah Alam merupakan dan juga Masjid Besi depan ni merupakan masjid yang paling ramai orang Jepun hadir. Jadi kami berharap lebih banyak. Dulu bila kita buat buku ni, kita ingat kita nak bagi pada orang-orang Islam yang berada di Jepun. Tapi kalau di Malaysia ni, kalau kita bulat-bulat reprinting lagi, malahan kita boleh bagi kepada pengunjung Jepun yang datang kemari. Sekurang-kurang dia ada balik dengan satu buah tangan, kefahaman sedikit sebanyak tentang agama Islam. Setelah dia lawati kita punya arkitektur yang begitu indah ni pengisian dia yang difaham. Mungkin sikit sebanyak mana tahu terbuka hati untuk mereka mengeluk agama Islam. Jadi saya menyerulah pada rakyat Malaysia yang ingin menyumbang, sila menyumbang kepada Masjid Fund untuk kita reprint buku ni untuk kita agih kepada pengunjung-pengunjung Jepun yang datang ke masjid-masjid besar kita di sini. Itu dia mukadimah saya tadi. Okey, terima kasih banyak Datuk. Kemudian sebelum kita beralih kepada panel kedua, mungkin sekian ini kita nak perkenalkan sikitlah Ustaz Riri. Ustaz Riri mungkin orang ramai dah nampak dia dekat kaca TV. Background dia memang seorang penulis lah. Dia ada background lain sebalik tu, tapi kita highlight dia sebagai penulis. Mungkin saya teruslah kepada Ustaz Riri untuk terus bercerita tentang apa yang dari kacamata dia, apa yang dia nampak Jepun setelah beberapa ketika di sana. Dan saya nak juga tanya, macam mana datang keberanian untuk menulis tentang Jepun walaupun hanya sebentar di sana. Silakan. Sikit, minta maaf. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusan kerjaku, wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah ikatan pada lidahku, yafqahu qawli, fasihkanlah perkataanku. Yang saya hormati sahabat saya pengurusi majlis, yang amat saya hormati dan kasihi, yang berbahagia Datuk Zulkifli bin Malik, teman-teman yang kru penerbitan, seterusnya kepada penonton-penonton yang berada di pelbagai channel. Masya Allah, zon kuliah ni ramai Datuk. Dia punya peminat dia ni. Jadi terima kasih kepada semua. Alhamdulillah hari ini saya begitu ada dua perasaan Datuk. Perasaan pertama, saya begitu seronok kerana apabila program berkaitan dengan buku ni saya jadi seronok tu. Kerana kita dapat berkongsi dan juga mendengar pelbagai ilmu baru yang kita dapat. Yang kedua, saya jadi gementar. Sebab duduk sebelah Datuk ni. Saya dah rasa macam bila saya pegang buku dan saya belek-belek tadi, saya kata, alamak, aku ni rasanya perlu jadi penonton, bukan jadi panel ya. Dengan dibandingkan dengan pengalaman dan jawatan serta anugerah yang Datuk Zul dapat, saya fikir begitu kecil saya berbanding dengan penonton yang ada pada hari inilah. Ala kulli hal, berkongsi itu tidak salah tu. Maknanya sekadar ataupun kalaulah kita ada sekelumit pengalaman, mungkin sekelumit itulah yang boleh kita kongsikan. Sebatas
14 hari. Secara fizikal berada di Jepun tu. Namun mengenali Jepun sejak usia 6 tahun. Melalui anime. Yang saya tonton dan saya baca. Pada ketika mana saya ini Datuk pergi ke Jepun di atas program JICA. Saya ingat bagi penjawat awam seperti saya ini, kita ada beberapa program yang dibuat sejak daripada dasar pandang ke timur. Maka JICA, Genesis adalah beberapa program kerjasama G2G di antara kerajaan Jepun dan kerajaan Malaysia. Jadi sebagai penjawat awam kita mengisi dan kita dapatlah kursus tersebut. Jadi sebatas 14 hari perkongsian ini. Saya mula-mula rasa macam, aku ni 14 hari je pun. Cuma tu saya punya perasaan adalah saya nak simpan sebagai kenangan dan nostalgia diri. Ketika mana saya kursus di US pun, sebatas 1 bulan, saya tulis juga. Jadi walaupun 14 hari pun saya tulis. Kerana sebelum ini saya fikir, kenangan itu akan berakhir tanpa kita membuat apa-apa. Jadi saya fikir buku ini paling kurang ia menjadi nostalgia peribadi dan juga jadi manfaat kepada orang yang membaca lah. Baik, bila sebut tentang Jepun, saya nak bermula ke belakang sedikit. Waktu interview tu, mereka tanya saya, kenapa nak pergi Jepun? Kenapa mohon program ini? Sebab saya pegawai halal Islam. Topik itu berkaitan dengan human resource. Jadi kata apa kaitan pentadbiran halal Islam dengan kita nak belajar tentang pengurusan sumber manusia di Jepun? Saya kata, sejak saya daripada umur 6 tahun, saya begitu meminati anime Jepun. Saya tengok superpower, kemudian saya baca tentang kereta api paling laju. Sekiranya Tuan pilih saya untuk menghadiri kursus ini, Tuan telah makbulkan impian seorang budak sejak 6 tahun. Poin ni Datuk, dia terus bagi lah. Rasa tak bagi rasa bersalah kan. Jadi itulah mula. Baik, saya nak ringkaskan bahawa sebelum saya nak dengar perkongsian Datuk, kemudian saya tambah Datuk. Hari ni macam saya ni nasi tambah je lah. Saya selalu menulis buku dengan mengambil jalan tengah. Jalan tengah maknanya saya selalu mengatakan bahawa belajar dengan negara maju itu baik, tetapi belajarlah yang baik-baik. Saya selalu ambil jalan tengah, tidak terlalu memuji negara orang dan tidak merendahkan negara sendiri. Semua buku travelog saya mengambil jalan tengah dan saya kurangkan kritikan saya kepada negara yang saya lawati, kerana menjadi mata lalat itu boleh melihat kekotoran, menjadi mata lebah itu melihat kebaikan. Jadi saya mengambil jalan untuk menjadi mata lebah, melihat apa yang baik dan saya kongsikan yang baik-baik. Pada masa yang sama, saya sesekali tidak akan merendahkan, membandingkan negara ini dengan negara lain, kerana Tuhan meletakkan geografi masing-masing mempunyai kelebihan dan saling belajar di antara satu sama lain. Blok-blok benua ini diatur oleh Tuhan untuk kita belajar dan berkelanalah seperti mana dalam surah Al-Mulk. Oleh itu, apabila saya lihat apa yang baik di Jepun, maka mudah-mudahan ia dapat belajar daripada negara kita. Apa yang baik di negara kita, mudah-mudahan dapat dipelajari oleh orang Jepun. So inilah konsep li ta'arafu yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran, dan saya lihat dalam buku Datuk ini juga pada prakatanya pun memetik pada ayat surah Al-Hujurat ayat 13. Maka inilah konsep yang dipegang, li ta'arafu, berkenal-kenalan. Maka yang baik di sana kita belajar, yang baik di sini kita kongsikan kepada mereka. Dan saya begitu teruja dengan projek buku Indahnya Hidup Bersyariat dalam bahasa Jepun ni Datuk. Kerana apa? Saya terfikir bila Datuk serahkan kepada Datuk Salahuddin tadi, Ustaz Salahuddin tadi, saya terfikir Qatar lah Tok, Piala Dunia baru ini. Souvenir yang diberikan kepada setiap penonton yang masuk menonton Piala Dunia adalah minyak atar, sedikit pamphlet buku berkaitan dengan Islam, kemudian kayu gaharu, dan juga dia macam souvenir lah yang menceritakan tentang beauty of Islam. Dan saya difahamkan hampir 500 orang sepanjang seminggu itu masuk Islam.
kerana souvenir-souvenir begini. Mungkin bagi kita, alah, bagi je pun. Tetapi ia memberi satu, kita katakan buah tangan untuk mereka berfikir. Mungkin ada yang datang mungkin sekadar untuk melawat masjid. Tapi mungkin dia balik ke rumah, dia fikir menyelak-nyelak buku ini dan akhirnya sampainya hidayah Allah kepada mereka. Jadi saya begitu seronok dan ucapkan tahniah kepada Datuk ni, orang kuat masjid. Saya pun segan juga. Jadi mudah-mudahan ia memberi manfaat lah. Jadi itu sekadar mukadimah lah Tuan Pengerusi. Tak apa, tak apa. Ya. Okey, seterusnya tu berbalik kepada tajuk program kita hari ini. Tertib berguru. Apa signifikannya tu tajuk ini yang kita nak cuba bawakan pada program ini tu? Alhamdulillah, sebenarnya tahun lepas genap 40 tahun Dasar Padang ke Timur, dan saya ingat lagi ketika Dr. Mahathir melancarkan Dasar Padang ke Timur, dia sebutkan pada kita bahawa kita harus meniru benda-benda yang baik, tabiat baik, working ethic, juga business ethic orang Jepun untuk dibawa balik ke Malaysia. Itulah asas dasar tu. Dasar itu telah diwujudkan. Itulah Ustaz Airi pun dapat pergi sana bawa JICA. JICA punya program pun under Look East Policy. Saya pun pergi belajar ke Jepun di bawah Dasar Padang ke Timur, anjuran JPA. Jadi memang ada banyak program-program ke arah tu. Jadinya bila saya sampai ke sana sebagai batch pertama, cabaran saya lah macam mana saya nak menerobos dia orang punya circle. Jepun ni dia kata wa, dia panggil wa tu as a circle ataupun nakama. Nakama ni ialah dia punya kelompok lah. Bila saya masuk Institut Swasta University, maknanya saya dah jadi nakama dia. Saya dah jadi dia part of dia punya circle. But macam mana saya nak penetrate? Di situlah teknik-teknik kata orang pun macam mana nak mereka terima kita seadanya. Saya nak dia terima saya sebagai Suzuki, bukan Zulkifli. Jadinya macam mana kita nak penetrate tu satu benda yang saya terpaksa usaha. Dan saya difahamkan di Jepun, bila sampai je ada seorang senior yang akan in charge kita. Memang universiti dah, rupanya bila saya nak diletakkan ke universiti tu, kita dibenarkan untuk tinggal di asrama. Jadi rupanya dia dah buat ballot, undi. Siapa yang nakkan pelajar asing ni berada dalam bilik mereka, masuk untuk. So dalam banyak lah, saya dipilih Mr. Yoshida-san tu yang dapat saya. Dia senior saya, dalam bilik saya, bilik kita 4 orang. 3 orang Jepun, saya seorang Melayu lah. Dan di situ saya lihat bahawa Yoshida-san ni telah macam dah diberi mandat untuk menjaga saya sebagai senpai. Senpai Kohai ni mana senior junior. Dia senpai saya, dia mentor saya lah dia punya mentee. Bermula daripada sampai tu, dia bawa saya pergi beli tilam, bantal, baldi, apa semua. Sampailah kita buka akaun, lepas tu pergi pula meja bandaran untuk dapatkan alien card dan sebagainya. Semua dia buat. Saya ingat sampai situ saja. Apa lebih itu? Pembelajaran kita, monitoring. Bila dia akad nak jaga kita tu, dia akad sebenar-benarnya. Jadi ini yang saya kata saya nampak tertib dia. Jadi macam mana saya pula nak beli jiwa dia? Jadi di situlah Maggi Mee main peranan. Maggi Mee main peranan, saya main banyak bawa Maggi Mee. Rupa Maggi Mee tu boleh break the ice. Dia ada dia punya instant noodle, kita ada instant noodle di situ. Kita pun dah berbual dan sebagainya. Ramai kawan. Dan di situ macam balik pada Ustaz Ari cakapkan, kita kalau nak fokus pada dia orang punya benda yang tak baik, banyak benda tak baik kat Jepun tu. Tapi kalau kita datang fokus pada benda yang baik, banyak benda baik yang kita boleh dapat. Jadi saya bila kata nak menerobos masuk nakama dia tu, ada beberapa cara. Pertama, dari segi berkawan dengan mereka di asrama, maknanya saya ambil tanggungjawab. Salah satu tanggungjawab yang saya masuk di Terusta tu ialah membersihkan toilet, membersihkan tempat mandi, jaga telefon, jadi operator. Jadi kita ada rutin kita. Jadi itu antara benda yang kita tak ada asing, kita macam diorang juga. Kemudian bila saya masuk kelab badminton mereka, walaupun saya boleh main lebih baik dari mereka, namun saya tetap dikira sebagai junior. Kita rentang net, bersihkan lantai, kutip bola shuttle, itu kerja kita. Kita kena merendah diri. Jadi di sini kita membeli jiwa ni atau nemawashi dalam bahasa Jepun merupakan satu faktor penting lah. Kalau kita nak berguru, kena ada sikap membeli jiwa ni. Mana beli jiwa orang itu. Jadi ini saya bawa hinggalah masuk ke dalam alam korporat, alam saya berniaga, tak kira apa pun. Ketika saya nak buka kolej saya di Kuala Lumpur ni, Pusat Bahasa Tokyo tu, saya punya mentor ialah Profesor Derajun Aziz. Macam mana nak beli jiwa dia? Dia seorang nama besar, Vice Chancellor Universiti Melayu untuk 20 tahun. Kan? Macam mana nak beli jiwa? Jadi kita kena pandai beli jiwa.
Satu benda yang saya buat, I become a very good listener. Dia akan bercakap 1 jam, saya mungkin keluar dari mulut saya tak sampai 10 atau 12 perkataan pun. Listen and listen and listen. Tapi kalau kita banyak bercakap, I think mentor kita pun tak berapa suka kita lah. Jadi kita good listener. Itu antara benda. Dan apa dia suruh, dan kita mula mengkaji expectation. Sebelum dia nak, kita dah buat. Itu yang penting. Itu kita ke arah tu. Banyak benda yang saya kaji. Dan bezanya antara mentor dengan konsultan ialah konsultan dia bayar duit. Mentor free of charge. Dalam hidup saya, Alhamdulillah, setiap perniagaan saya ada mentor-mentor saya. Ini kata, saya kalau tak dapat benda dari Jepun dulu, tak mungkin saya boleh jadi anak didik yang terbaik lah. Because saya belajar dekat dia orang macam mana beli jiwa. Sebab di Jepun, dia punya prinsip ialah sensei no senakamade manabu. Maknanya belajar dari belakang sensei, belakang bahu sensei. Kalau sensei tu potong ini, kita pun potong je. Dia buat ini, kita buat gini. Jadinya kita tak boleh mempersoalkan. Kita tengok, kalau kita nak tanya, kita tanya keliling. Kenapa sensei buat macam tu? Itu tertib-tertib dia. Kalau kita menyansang bertanya tu, itu melanggar tertib. Ini antara benda-benda yang saya perhatikan, saya adaptasikan. Dalam kehidupan saya hari ini, I become a very good listener rather than talking. Saya rasa macam mana ilmu kita ada pun, orang lebih banyak ilmu dari kita. Jadi kita no harm listening. Saya suka mendengar. Itu antara 2 faktor lah, Sidi. Kalau kata kita nak berguru ni, pertama, membeli jiwa. Kedua, bila kita dah tahu cikgu tu suka apa, buatlah sebelum dia minta. Sebelum dia minta, kita buat dulu. Ni boleh tips untuk membahagikan isteri pun bagus juga. Beli jiwa isteri bagus. Okey, berbalik kepada yang Datuk cakap tadi, beli jiwa. And then kita tahu apa sebelum nak maksudnya Tok Guru nak apa tu kita dah prepare lah. Macam dulu-dulu ada orang Melayu dulu khidmat kepada guru. Dulu bawa air untuk basuh rumah guru, bawa beras apa semua. Pada pendapat Ustaz Arifi lah, kita ada kekuatan, orang Jepun ada kekuatan. Macam Imam cakap tadi, kita orang Timur. So mungkin apa kekuatan orang Timur ni yang menjadi jati diri kita, yang kita boleh tonjolkan sebagai tertib kita dalam berguru. Masya Allah. Saya setuju apa yang Datuk sebut tadi. Kemudian bila Datuk bercerita tu macam flashback balik tu. Waktu kursus dulu, betul begini kan. Waktu saya kursus dulu ada seorang tu, dia ni junior officer di JICA Jepun lah. Kemudian kerjanya tu, saya tengok dia, bila kami pergi lawatan apa, kerja dia hanya, dia sekejap duduk depan, sekejap duduk belakang. Kemudian dia jaga jalan supaya kami tak ni sebagainya. Dan apabila dia punya senior officer tengah nak bentang apa-apa dia minta, dia akan datang dan dia akan menunduk bagi barang. Saya kata lain macam dia ni. Kemudian bila naik bas, saya duduk tepi dia. Saya tanya, ni awak grade berapa? Awak ni kumpulan sokongan ke? Kerana dia sebut dia junior officer. Dia baru masuk dalam setahun. Jadi saya kata, so dia kata macam Datuk sebut tadi. Dia begitu hormat kepada senior officer dan dia berguru. Sampailah dia dapat tugas, sesuatu tugas, barulah dia melaksanakan dengan apa yang diarahkan. Maknanya hormat dan beli jiwa bos ni rupanya adalah tips kejayaan dalam pekerjaan lah. Cuma saya nak tarik bila sebut tentang budaya Timur dan hormat ni. Saya biasa dengar tu tentang masa, maknanya value of time bagi negara orang Jepun ni memang banyak-banyak cerita lah. Tapi semuanya cerita-cerita. Tapi bila saya alami sendiri, saya kata orang Jepun, dia bukan menghormati masa. Tapi dia menghormati masa orang lain. Wah, itu bahaya. Abang ipar saya, Datuk, dia belajar di Jepun, degree, master dan dia kerja Jepun. Balik daripada Jepun, dia kerja kat Malaysia, stres. Dia asyik cerita. Saya kata, alamak, aku pula yang kena bagi counselling kat dia. Bila dia buat appointment, contoh pukul 10, orang tu datang 10.10, dia tension. Saya kata, cool man. Dia tension. Jadi waktu saya JICA ni tu, 5 hari terakhir kami dibawa ke kawasan pergunungan namanya Gunma. Di Minakami Gunma. Jadi duduk di keluarga angkat. Jadi saya 5 orang duduk di satu keluarga angkat, Murata Yuki dan juga Kumiko, pasangan suami isteri. Baik. Pada hari Ahad, dia ajak kami pergi piknik
pergi piknik dalam, saya fikir berapa ya, dalam 2 jam perjalanan lah, sini ke Melaka begitulah. Kemudian bila sampai 2 jam perjalanan santai, kawasan pegunungan cantik, masa bila kami tengah piknik, tengah seronok, tiba-tiba dia kata, jom kita kemas, nak balik sekarang. Kami ni tengah happy nak piknik. Kami kata, tak apa, biar dulu. Dia kata, tak boleh, kena balik sekarang. Saya pun kata, tak apalah, ikut ayah angkat punya arahan, kita pun kemas, balik. So dalam perjalanan balik tu, sepatutnya 2 jam perjalanan pergi, balik dia hanya buat sejam. Dia speed 140, 160. Dia pula tak boleh berbahasa Inggeris tau. Jadi kebanyakannya kami bercakap dengan translator ni, Google Translate. Kemudian dalam perjalanan tu saya tanya dia. Saya kata, kenapa laju sangat ni? Jadi sambil bila nak dekat sampai, dia kata, kamu kena solat jam 1:30. Salat zuhur 1:30. Saya pun fikirlah. Saya kata, macam mana dia tahu kami perlu solat 1:30? Kemudian dia kata, kamu yang bagi tahu. Akhirnya saya teringat, sebelum kami berkursus tu, kami kena isi satu form. Apa kamu punya permintaan untuk duduk di keluarga angkat. Jadi saya telah buat 2 permintaan dengan kawan-kawan saya. Pertama, makanan halal. Yang kedua, waktu solat. Jadi rupanya dia dapat maklumat itu daripada penganjur. Jadi dia sampai tepat 1:30. Kemudian kami naik ke bilik. Dia ketuk bilik lagi. Dia tanya, dah solat belum? Akhirnya kita relax. Orang muda-muda duduk lepak je kan. Kami kata, kejap-kejap. Dia kata, solat sekarang. So lepas 10 minit dia datang lagi. Dah solat ke belum? Dia kata, dah solat. Kemudian dia kata lega. Baru dia telefon organizer. Okay, done. Akhirnya, rupanya dia dapat satu grant tu kan, daripada Kementerian Kebudayaan, daripada JICA untuk terima ni kan, supaya dia dapat, kalau dia melanggar peraturan tersebut menyebabkan dia tak dapat grant. Apa yang saya belajar adalah hormat masa orang. Bila kita hormat masa orang, akhirnya orang akan hormat kita. Jadi kadang-kadang kita selalu jaga masa kita, tapi kita tak jaga masa orang. Jadi menyebabkan orang tertunggu-tunggu macam saya tadilah. Orang tertunggu-tunggu, orang sebagainya. Akhirnya saya belajar sesuatu. Wal asr. Selalu saya apabila saya kuliah tu, saya hanya syarah bahawa menepati masa. Tapi saya tak pernah syarah menghormati masa orang. Kemudian di dalam wal asr ini, demi masa, Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar nak ajar kita supaya kita tepat masa. Macam solat kita, solat zuhur, kita tepat masa solat. Tetapi pada masa yang sama, kita kena solat berjamaah, kerana solat berjamaah mengajar kita menghormati masa orang lain. Jadi apabila semua ini dipadukan dengan maksud wal asr, inilah dia jadi satu budaya. So kita hanya tahu tentang wal asr, syarah tentang wal asr, tetapi kita tak menghayati dan membudayakan perkara tersebut. Tetapi orang Jepun, dia tak faham pun wal asr. Dia tak beriman pun wal asr. Tapi dia budayakan tuntutan wal asr. Jadi itulah yang saya fikir kita kena belajar bagaimana kita nak menghayati dan juga membudayakan apa yang kita imani. Wallahu a'lam. Okey. Alhamdulillah. Wal asr. Okey, demi masa kita ada sikit masa lagi Datuk. Sebab saya dipahamkan Datuk pun ada event kenduri dan Tuan pun ada keperluan. Cuma mungkin last round lah. Last round tu. Kita dah bercakap tentang Jepun punya berguru. Saya dipahamkan Datuk kata Jepun banyak praktikal. Sebenarnya apa intipati praktikal? Berbanding dengan benda yang bertulis, tapi mereka still ada SOP-nya, ada apa perlu buat, tapi praktikalnya lebih. Macam mana tu? Ya, bila saya dipilih untuk bekerja dengan The Yasuda Trust Bank, sekarang disebut sebagai Mizuho Trust Bank, bank di Jepun. Saya diarahkan, dia kata suruh bawa kita punya pakaian untuk seminggu dengan toiletries semua. Kita dihantar ke satu training center tak jauh dari Narita, di Chiba, tepi laut. Jadi dalam perjalanan tu, kita pun happy-happy sampai sana dan kita diberi satu bembat kertas yang ada tulisan 0 sampai 9. Macam mana tadika yang dotted ni. Dia kata, as a banker, you all kena tahu tulis angka dengan betul. Satu hari submit kurang-kurang pun 30 helai.
Kalau buat kesilapan dalam training 300 helai. 0 sampai 9. Ini praktikal. Prinsip ni, saya tak kira latar belakang you. You seorang apa ke apa, degree apa sekalipun. Yang penting a banker must know how to write figure correctly. Itu je dia punya. Jadinya kita pun, baru saya tahu tulisan nombor 8 Jepun tu berbeza dengan cara kita tulis. Dia kena mula dari 6 dulu, baru naik atas. 6 dulu, baru naik atas itu. Itu 8 dia. Kalau 7 dia pula, dia ada cong sikit, baru ke bawah gitu. Jadi boleh tahu. Jadi itu saja. Kemudian kita setiap pagi, kita akan jogging lebih kurang 2 hingga 3 kilometer menghadap laut, tepi pantai. Kemudian kita akan menghadap laut dan belajar tunduk. Selamat pagi, terima kasih, I'm sorry. Salah aja dia ketuk dari belakang. Yang selalu kena ketuk saya lah. Sebab saya bukan orang Jepun. Dia orang tu dah belajar sejak sekolah rendah. Kita ni dah tua-tua baru nak tahu tunduk. Kena ketuk. Itu. Nombor 3, benda yang very simple. Dia ajar kita aisatse. Aisatse ni greetings. Good morning lah, thank you lah. Greetings ni, memberi salam ni merupakan suatu benda yang diunjurkan oleh masyarakat Jepun. Sebagai tanda hormat dan juga terima kasih kepada orang yang dikeliling kita. Jadi ini benda-benda praktikal yang tadi Sidi sebutkan, yang telah dilatih sejak anak-anak tu berumur 4 tahun. Kita belajar 5S di pejabat bila dah masuk pejabat. 5S berlaku di sekolah tadika, preschool. Menyusun, mengemas, meletak tempat yang betul. Itu semua dibuat. Dan dia punya duty roster bermula ketika umur 4 tahun. Jadi itu sebab bila kita nampak orang Jepun macam robot kan. Semua macam pelik ada orang ni. Sebab dari 4 tahun dah dihajar. Jadi macam Ustaz kata tadi, dah jadi tabiat. Lifestyle. Nampak sampah, dia automatik pergi angkat je. Dia tak kira. Nampak ada nak sesuatu, beratur. Tak payah suruh. Sini tulis beratur pun orang tak beratur. Kan? Jadi benda-benda macam ni lah. Lepas bukan hak kita, jangan ambil. Sebab kalau kita tertinggal barang kat Jepun, takkan hilang punya. Sebab dia takkan ambil benda yang bukan dia punya. Lepas tu, dia berpegang satu prinsip. Kalau kita cakap pasal hubungan kita sama manusia, hubungan dengan Allah, dengan alam sekitar kan, dia orang dah praktikkan tu beratus-ratus ribu tahun dulu. Dia kata kalau ada anjing dan kucing berkeliaran, itu tanggungjawab masyarakat. Makna kalau dia mati kelaparan, salah kita manusia. Yang itu sampai ke tahap tu. Pokok-pokok, kayu dan sebagainya tak boleh dimusnahkan tanpa sebab. Sungai harus dijaga bersih kerana ikan nak hidup. Ini logical thinking yang diajar sejak mereka di tadika lagi. Sebab dia tak ada isu sungai kotor. Sebab semua orang faham bahawa kalau kita kotorkan sungai, ada yang mudarat kepada benda lain di dalam sungai tersebut. Jadi benda-benda ni, di praktikal ni dah berlaku sejak ketika di kindergarten lagi. Jadi sebab tu mereka melahirkan satu masyarakat yang bukan menunjuk-nunjuk tau. Lepas habis tengok bola, dia kutip sampah. Yang baru-baru ni bila ramai orang Islam Jepun dah mula ke Mekah, dia kutip sampah. Dia nampak sampah, dia kutip. Dia bukan nunjuk-nunjuk, tu dah dia menaluri dia begitu. Pantang nampak sampah, dia akan angkat. Itu sedikit praktikal. Kalau kita boleh meniru itu dari kadar kita kecil sampai ke besar, insya-Allah. Kalau dari 40 tahun dari sekarang kita mulakan di alam tadika kita akan lahirkan masyarakat itu. InsyaAllah. Ustaz. Ya. Suspend. Ini Ustaz. Ustaz. Teladan yang daripada Jepun kita nak wariskan kepada generasi seterusnya. Mungkin apa yang Ustaz nak sampaikan daripada buku ni, fokus terutama kepada anak sendiri. Baik, saya setuju apa yang Datuk sebut adalah kita perlu bermula dengan pendidikan. Tidak ada jalan pintas untuk kita dapat satu budaya yang baik tanpa melalui proses pendidikan yang betul. Jadi, ia mesti bermula, saya setuju apa yang Datuk sebut tadi, praktikal, kemudian dia bermula daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Jadi saya fikir mak ayah perlu bermula daripada rumah. Bermula daripada rumah, macam greeting, memberi salam. Jadi kalau hari-hari kita memberi salam, sebenarnya salam Islam ni lebih hebat. Sebab as-salam, dia mengukir senyuman, huruf sin. Assalamualaikum, dia datang dengan ucapan. Dan Assalamualaikum dia ada 3. Sejahtera, warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh, berkat.
Jadi kita bagi pada orang sejahtera, rahmat, berkat. Orang pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kamu juga. Jadi benda yang kecil-kecil ini. Kemudian makan. Saya tu bila balik pada kursus. Sebab kita diajar lepas makan kita basuh diri dan sebagainya. Saya makan di kantin pejabat saya. Lepas makan, saya cari-cari nak angkat ke mana, nak angkat ke mana. Jadi kawan saya sebenarnya saya buat tu saya saja je tu. Saya nak tengok, saya nak buat macam social eksperimen lah. Kemudian kawan saya sebut, dia kata, hari ni biar je, dia kata, tinggal kat sini je. Nanti makan gaji buta pula pekerja tu. Akhirnya saya terfikir bahawa negara maju, kita angkat sebab nak bersih. Negara kurang sikit, kita angkat, nanti makan gaji buta. Akhirnya, kita akan jadi tempat makan kita macam R&R musim perayaan. Oh no, kita akan fikir, macam mana nak duduk ni, bila nak akhirnya. Tapi kalau semua orang, lepas makan, angkat, dan pembersih hanya datang, lap sahaja. Dia akan jadi cepat bersih. Begitulah saya jumpa di US pun, di Jepun sama. So akhirnya, bagaimana kita nak ubah adalah minda kita. Iaitu, kita tidak menganggap bahawa angkat itu menjatuhkan kita punya credibility ataupun ni. Maknanya Allah hina. Kita makan ni, kalau kita makan, kita bayar kot. Kena buang benda tu. Kalau kita boleh turunkan bahawa kita ni nak bersih semua, saya ingat melalui situlah kita akan dapat budaya yang baik. Yang kedua sebagai penutup adalah, jalan untuk membudayakan satu baik tidak boleh berpisah dengan jalan ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Mungkin yang menonton di hadapan saya ni, tak semua orang yang akan pergi Jepun. Tapi anda boleh melancong ke Jepun dengan hanya membaca buku. Saya sebut dalam buku saya adalah pelancongan buku. Kita boleh menjalankan sebab ketika mana saya duduk kursus di US, bapa angkat saya di Reno, dia umurnya sudah 72 tahun tu. Dia di balkoni rumah dia ada satu katil. Tiap-tiap malam dia akan duduk situ melihat bulan. Dan di meja sebelah kanan tu, katil sebelah kanan dia ada satu buku. 500 countries, 1000 ideas. 500 negara, 1000 ideas. Saya tengok apa yang dia baca. Jadi dalam buku tersebut dia ada satu one map dipanggil. Yang diperkenalkan oleh seorang arkitek, dia panggil one map. Jadi negara ini ada apa? Contoh negara Thailand, ada padi. Apa lebih? Jadi akhirnya kita dapat tahu negara maju sudah bekerja dengan tanah orang lain. Tanah orang lain rezeki dia. Akhirnya dia pergi cari apa benda yang ada kat sana untuk bisnesnya. So saya fikir masyarakat kita perlu banyak pelancongan buku. Bacalah buku. Saya pun tadi belik-belik dapat dah ilmu sikit. Jadi akhirnya mungkin untuk investment jadi macam Datuk, mungkin agak sukar bagi anak-anak Melayu kita nak dapat pergi belajar. Tetapi melalui buku serendah RM20, RM15, kita sudah dapat pergi ke sebuah negara itu dan belajar budaya itu. So saya fikir inilah usaha yang dibuat oleh penulis-penulis supaya dapat membudayakan dengan hanya membaca, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada semua lah. InsyaAllah. Terakhir tu, dengan tertib yang mereka ada, cabaran besar kepada kita untuk memberitahu yang Islam itu agama yang benar. So, apa tu? Kenapa tu? Sebenarnya kalau kita selalu dengar banyak apa kita punya, even para ulama kita yang ke Jepun pun mengatakan betul they are better Muslim than us. Walaupun dia bukan Islam, tetapi dari segi practicality-nya mereka dah pun menganut agama Islam. Ibaratnya lah perbuatan ni segala, jaga kebersihan, jaga menghormati waktu, kan, berjimat cermat. Ini semua ini memang di ajaran Islam kita ni, kebersihan semua kan. Tetapi apa yang kita perlu bawa di sini ialah keindahan Islam ni. Saya lihat orang Jepun ikigai dia, ataupun ikigai dalam bahasa Melayu apa, hala tuju ataupun hala tuju, matlamat hidup kan. Dia tak ada penghujung. Dia dunia saja kan. Jadi alangkah baiknya kalau kita boleh beritahu kebaikan kau buat ni boleh membawa ke syurga dengan lafaz syahadah saja. That's solat dan sebagainya itu dia punya practicality, tetapi dari segi naluri sebagai manusia sendiri dia dah cukup molek untuk jadi seorang Islam. Dengan syahadah saja yang dia boleh complete dia punya ikigai itu, masuk ke syurga insya-Allah. Saya pada tahun 2018 saya sedih bila mak angkat saya meninggal. Saya pun terbang ke Nagoya dan pada hari itu dia dibakarkan dia punya mayat. Saya pergilah ke tempat bakar mayat tu. Bila kepulan asap pertama tu keluar daripada serombong tu, dia orang pun buatnya tu, dia kata
dia bersyukur mak dia dah sampai syurga. Dalam hati saya kata, Masya Allah, dia tak di syurga kan. Saya ralat sangat. Saya tak dapat ajar dia bersyahadah. Itu balik tu, benda ni dah jadi satu semangat saya. No, these are the people I love so much. Dia dah ajar saya macam-macam. Takkan saya tak boleh bagi dia syahadah. Tapi saya bukan seorang ulama. Saya tak reti nak bercakap. Tapi mungkin dengan buku ni terbuka hati untuk orang memeluk Islam. Itu pandangan saya. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sama-sama para penonton hari ni kita sokong visi balas budi. Mungkin kita tak ada yang terkesan dengan orang Jepun pun, tapi ramai yang pakai kamera Zeiss. Zeiss tu daripada Jepun tu tak? Kebanyakan kamera-kamera kita yang kita dapat tengok live ni hasil tangan orang Jepun. Walaupun Selipar Jepun namanya. betul. Selipar Jepun. Tapi Datuk cerita sikit, Jepun punya selipar tak sama macam kita punya. Yang Datuk punya adjustable. Oh, sedap. Selipar Jepun sebenar. Lepas ni mungkin Ustaz akan saksikan selipar Jepun yang sebenar. So, mungkin kita boleh ambil satu dua last soalan penonton. Sebab apa kita nak raikan juga. Kalau tak ada, sebab apa InsyaAllah kita akan bersambung lagi nanti siri-siri akan datang. Kita akan jemput lagi panel-panel lain. Terima kasih banyak Ustaz Aridi. Sebelum kita akhiri, saya mungkin nak mohon keberkatan hujan pada pagi ni. Minta Ustaz Aridi kita doa sama-sama kot untuk kemakmuran negara kita, misi dakwah buku Indah ini Bersyariat dan kesihatan speaker kita. Semoga kita dapat lagi terus dapat menuntut ilmu dengan Datuk. Cuma saya nak buku ni, saya nak bukan promote lah, cerita sikit. Siapa yang dah ada buku ni, ramai yang dah ada buku ni sebab dia pernah jadi bestseller di kedai-kedai buku. Video-video kat dalam ni Datuk dah update. Sebab anda bukan beli buku, anda beli subscription persahabatan dengan Datuk. Sebab dia ada QR code dalam ni yang sentiasa diupdate. Talk hari ni pun kita akan linkkan kepada QR code yang ada kat dalam buku ni. Alhamdulillah, itulah continuous learning yang Datuk berikan kepada buku ni. So, ini bukan sekeping buku, tapi sekeping persahabatan dengan Datuk. InsyaAllah. Dan kita akhiri juga program ni. Tak ada soalan boleh. Okey. Kita daripada tim Zon Kuliah, terima kasih daripada jauh mereka datang menghadap cabaran yang besar untuk sampai ke Putrajaya. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk dengan Ustaz, kenapa kita perlu bantu usaha dakwah di Jepun? Sebab mereka kata, ni pun orang kaya tau. Lepas tu mereka dah baik tahu apa dia nak sampaikan Islam kat sana. Antara yang tadi saya sebut tu, bila orang kita sayang, orang yang banyak bagi kita ilmu, pengalaman, hingga saya jadi apa saya jadi hari ni, even Maharaja Jepun dia pun iktiraf apa yang saya lakukan hingga saya dapat darjah, salah satu darjah daripada Maharaja Jepun. Kalaulah saya tak pulangkan balik dengan syahadah, apa lagi saya nak pulangkan dia orang? Dia dah ada dah disiplin, dia dah ada dah nilai-nilai murni yang kita sendiri nak tiru. Tetapi kalau kita tak pulangkan dengan syurga, I think kita ni tamak. Kita tamak dan kita ni kedekut. Satu benda yang paling... Bayangkan satu hari Jepun menjadi negara Islam. Negara Islam. Katakan separuh atau 3 suku daripada masyarakat Jepun. Dia punya prominensi itu akan menyebabkan negara maju lain buka mata. Kalau Jepun yang sehebat tu memilih Islam sebagai agama dia bukanlah kata dia masih mengekalkan adat istiadat dia yang mana member Islamik pun. At the same time dia jadikan agama Islam sebagai agama kebangsaan dia. Bayangkan apa jadi dunia ketika itu. Apa pandangan negara maju terhadap Jepun dan agama Islam itu sendiri. When you can convince the best person to be with you, you become better lah. Itu je pandangan saya, Ustaz. Nak tambah apa? Tak tahu ni. Dalam kelas, saya ada tanya satu soalan. Saya kata, bagaimana pengamalan agama orang Jepun? Jadi, profesor dalam kelas saya jawab, dia kata, orang Jepun ni lahir Shinto, kahwin Kristian, mati Buddha. Saya kata, apa maksud tu? Dia kata, kami lahir Shinto tak ada pilihan, sebab agama di majoriti adalah Shinto. Kahwin Kristian kerana meriah. Wah, dia kata meriah. Dan mati Buddha pun kerana meriah. Maknanya mereka ni boleh flexibility. Apa yang ditawarkan baik, dia ambil. Satu.
Yang kedua dia kata, saya tanya soalan seterusnya, saya kata apa cabaran? Kalau macam Malaysia, kami ada cabaran untuk mengekalkan adat budaya Melayu sebab globalisasi. Dia kata Jepun pun sama. Sudah sampai anak-anak muda yang sudah tidak mengamalkan budaya baik Jepun. Balik lewat, minum arak, mabuk di tengah jalan dan sudah kerja main-main, tidak kerja dengan sungguh-sungguh. Maknanya dia hadapi satu cabaran. Dan anak muda sudah meminati Korea berbanding Jepun. Itu trend baru. Saya kata Malaysia pun sama. Jadi yang kedua adalah bila saya duduk rumah mak angkat saya selama 5 hari, saya tanya dia tak ada anak ke? Dia kata ada anak, 2 orang. Saya kata duduk di mana? Duduk di Tokyo. Lama dah tak balik. Bertahun dah. Dia kata sebab kerja. Saya kata oh begitu sunyinya menjadi orang tua di Jepun. Sebab apa? Anak-anak tak rasa tanggungjawab untuk jaga mak ayah. Sebab itu mereka betul menjaga kesihatan kerana untuk hidup lama di usia tuanya. Sehingga ada bacaan saya tentang cerita dongeng, mereka letak orang tua mereka di satu gunung ke untuk akhir hayat di situ. Tapi cerita dongeng lah, wallahu a'lam. Akhirnya saya mengatakan bahawa oh untungnya kita ada Islam. Kerana Islam lah kita balik kampung. Kerana Islam lah kita telefon mak ayah kita, bagi duit, tanya khabar dan sebagainya. Akhirnya saya kata betul lah orang Jepun ni jiwanya kosong walaupun maju. Akhirnya kalau dia ada diberikan syahadah, budayanya budaya betul-betul adalah penghayatan Islam yang sebenar, dia akan jadi the perfect person. Padang Jepun ini boleh diibaratkan sebagai padang ragut dakwah yang begitu besar. Sebab itu saya tengok ramai orang Jepun yang masuk Islam kerana begitu mudah disuntik sahaja dengan cara yang betul, itu jadi. Maka oleh itu, saya nak ajak kepada semua yang menonton ini, sekarang ini orang Jepun dia dah boleh berbahasa Inggeris dengan baik dengan globalisasi yang ada lah. Buatlah konten-konten sama ada di YouTube, cari penulisan artikel di blog sebagainya dan mereka cari di situ. Jadi kalaulah kita boleh berkongsi dengan baik, tunjukkan Islam ni kita perlu, mereka tidak melihat tentang kandungan Islam tetapi apa yang kita pamerkan. Jadi itulah tanggungjawab kita, tanggungjawab saya dan semua untuk mempamerkan satu adab budaya Islam yang baik supaya mereka tertarik dan masuk Islam lah. Jadi saya fikir itulah komen ringkas saya. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan sedikit doa daripada Ustaz. Berkat hujan Allahumma sayyiban nafi'an kita. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, redhakanlah syurga bagi kami dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami yang telah menjaga kami semenjak kecil lagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rezeki yang berkat, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan kepada kami anak-anak dan pasangan yang menjadi penyejuk mata, penawar hati kami dan menjadi imam kepada orang-orang yang beriman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau tukarkan hati kami setelah engkau memasukkan hidayah ke dalam hati-hati ini dan kurniakanlah rahmat daripada sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah sekian saja program kita. Mohon para penonton boleh terus kongsikan video-video yang kita live hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.